Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Abu Hussein bin Mamat, berumur 40 tahun, bekerja sebagai jurutera di Pro 2 Engine Plant dan menetap di Rawang dan berasal di Kuala Lumpur. Saya pertamanya berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dipilih sebagai cabutan WOW pada bulan Julai 2020. Perasaan saya dah rasa bersyukur dan rasa bangga di atas pemilihan dipilih oleh pihak PTPTN untuk mengenai WOW cabutan WOW tersebut. Dengan ini saya menggalakkan kepada semua ibu bapa menyimpan
duit ke dalam tabung SSPN untuk tabungan pelajaran untuk anak-anak masa akan datang, di mana kita mengetahui pembelajaran merupakan satu elemen untuk kita berjaya di dalam dunia ini. Hadiah ni saya akan masuk ke dalam tabungan saya semula untuk anak saya bagi meningkatkan lagi simpanan serta kelebihan untuk masa yang akan datang untuk anak saya belajar. Love SSPN. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton Facebook live kita pada petang ini. Selamat datang kepada pengikut-pengikut dan follower page PTPTN Negeri Johor. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton sesi live kita pada petang ini. Teruskan untuk share dan love, bagikanlah sikit like kan untuk kita punya live pada petang ni supaya lebih ramai lagi yang boleh kata sertai kita punya live dan mendapatkan info yang menarik pada petang ini. Jadi sebelum saya teruskan lagi, okey tak suara saya? Cuba komenkan sedikit penonton-penonton yang menonton kita punya Facebook live. Suara okey tak? Kalau okey, minta komen sikit suara okey tak okey. Okey ya. Kalau okey, saya teruskan. Baik, untuk hari ni, insya-Allah anda akan bersama dengan saya, Muhammad Samsul Rosli, selama 1 jam untuk sesi live pada kali ini. Dan hari ni tuan-tuan luar biasa ya, luar biasa daripada kebiasaan. Kalau hari biasa kita live, tuan-tuan akan diserikan dengan 2 host dari PTPTN Negeri Johor. Tapi kali ni saya tidak keseorangan, maafkan saya. Kita ada tetamu jemputan khas untuk penonton-penonton Facebook live PTPTN Negeri Johor. Jadi kita boleh tengok dekat sini ada adik Lin, jelas, okey. Syazatul Aida, alhamdulillah okey ya. Aini Nur Adilah, okey Encik Samsul, Aini saya kenal kan. Dan Ajira, ini kawan-kawan semua ni. Terima kasih kawan-kawan semua yang menonton Facebook live kita pada hari ni. Jadi hari ni teman-teman semua, kita akan ada satu bual bicara topik yang menarik berkenaan dengan simpanan. Jadi tuan-tuan yang dah ada anak ataupun ada masalah untuk menyimpan, teruskan menonton kita punya Facebook live pada petang ni, boleh? Baik. Tajuk bual bicara kita pada petang ini adalah, adakah penting pengurusan kewangan untuk pendidikan anak-anak? Menarik kan? Baik, sebelum saya ingin menjemput tetamu jemputan kita, suka untuk saya kongsikan sedikitlah latar belakangnya ya. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak kenal saya tak apa, tapi kita kena kenal tetamu jemputan kita ni. Kita bawakan khas ya, jauh daripada utara tuan-tuan. Kita bawa dari utara, mai kita punya live pada petang ni lah. Nak tahu dia punya latar belakang, kita mulakan dengan latar belakang pendidikan. Untuk makluman semua, tetamu jemputan kita ni, beliau merupakan graduan Diploma Pengurusan dan Perniagaan dari Institut Teknologi Tun Abdul Razak. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang pembangunan sumber manusia dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Kemudian tuan-tuan, beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana daripada diploma, ijazah, kemudian sekarang master dalam bidang pengurusan perniagaan dari Universiti Teknologi Mara, UiTM. Dan yang tertinggi tuan-tuan, beliau merupakan pemegang Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan dari Open University Malaysia. Kat sini kita bawakan alumni daripada UTM, daripada UiTM, OUM. Kalau kata para penonton semua daripada UTM, UiTM, OUM, saya kata beruntunglah hari ni kita bawakan khas untuk penonton-penonton semua bersama dengan alumni anda. Jadi tuan-tuan, tetamu jemputan kita ni
bukan orang-orang yang biasa-biasa. Orang kata sekarang apa? Bukan kaleng-kaleng lah. Jadi beliau mempunyai pengalaman yang luas ya dalam dunia pekerjaan yang ada banyak pengalaman. Jadi pengalaman pekerjaan dia tuan-tuan boleh nampak di skrin kita, dan pengalaman pula pada tahun 2008 beliau merupakan Assistant Branch Manager di Citibank Berhad Johor Bahru. Mula bekerja ni dah lama dah, tapi saya ambil yang tertinggi 4 lah. Kemudian pada tahun 2009 beliau berkhidmat sebagai Chief Executive di Cosmopoint International College of Technology Johor Campus. Kemudian beliau berpindah pada tahun 2011 sebagai Regional Manager di Sabri, Malaysia. Dan kini tuan-tuan, beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan di Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah. Untuk maklum tuan-tuan semua, beliau juga merupakan pensyarah saya sewaktu saya mengaji ataupun waktu saya belajar di UUM lah. Dan hari ni saya terkejut juga beliau dijemput sebagai tetamu jemputan. Jadi saya pun diminta untuk jadi moderator. Jadi sama-sama kita akan dengarkan perkongsian daripada beliau. Jadi sabar tak sabar, semua dah kenal dah latar belakang, dah tahu beliau daripada mana. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini, Dr. Muhammad Nizam Sarkawi, selaku pensyarah kanan Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan Universiti Utara Malaysia untuk masuk ke dalam kita punya live. Ya Doktor, selamat datang kepada Facebook PTBTN Negeri Johor, Doktor. Terima kasih Tuan Samsul dan terima kasih atas jemputan saya untuk sharingkan maklumat, sharingkan ilmu saya ya, dan sharingkan pengalaman saya untuk para penonton ya yang saya akan menekankan tentang pentingnya membuat simpanan terutamanya pada yang baru-baru kahwin lah ya, kita tanpa menyimpan ya, kita tak ada persediaan sekarang ni ya. Okey, back to you Cik Samsul. Okey, Doktor, kalau kita tengok dekat sini, Doktor berkhidmat sebagai pensyarah di UUM dan hari ini berkongsi tentang pengurusan kewangan. Jadi Doktor, untuk makluman Doktor Nizam lah dengan para penonton semua, kalau tengok sini ada 54 penonton. Kita nak beritahu hari ini kita punya format perkongsian, ada sesi soal jawab lah. Saya sebagai moderator akan bertanya dengan Doktor, dan kemudian tuan-tuan sekiranya ada soalan boleh bertanya di ruang komen di bawah, dan 3 soalan paling menarik daripada penonton kita akan pilih lah dan akan mendapat hadiah eksklusif dari PTBTN Negeri Johor. Jadi jelas ya Doktor ya? Jelas saja. Baik, jadi cara dia mudah saja nak dapat hadiah ni. Kita like, share dan tanyakan soalan di ruang komen. Tanya jawab apa, Dr. Nizam bersedia untuk jawab, betul Doktor? Betul. Tanya soalan yang susah sikit. Baik Doktor, jadi Doktor, kalau waktu dulu Doktor kan, Doktor pun mungkin waktu SPM tahun 90-an, betul Doktor? Ya betul, I'm taking my SPM twice, 2 kali sebenarnya ya. Jadi dua kali. Jadi pasal kali pertama saya tak dulu zaman tu kita call SAP lah, tak lulus kan. Jadi kali kedua barulah dapat pangkat 3 SPM. Zaman sekarang tak ada, zaman sekarang dah tak ada pangkat lagi. Zaman sekarang A, B, tak salah saya. Dahulu kala kita ada sampai pangkat paling teruk sekali SAP, dan pangkat 3, pangkat 2 dan pangkat 1. Saya bukan kategori flying colour student lah actually. I live by my experience, itu saja. Saya di latar belakang saya bekerja belajar sambil bekerja. Jadi di samping saya build up my career, ya, saya membuat part time study. Itulah latar belakang saya. And mainly my background in a working experience would be in a banking industry lah. That's why saya very eager to share to the penonton here ya. Ya, okay. Back to you. Jadi kalau dulu Doktor, kalau kata belajar dah cemerlang, kemudian kalau nak belajar sambung ke peringkat universiti mesti kena ada duit lah, betul? Siapa yang ada simpanan tak boleh kata nak sambung belajar. Exactly. Kerajaan pun mewujudkan institusi PTBTN untuk bantu pelajar-pelajar untuk sambung pelajaran ke universiti, betul Betul. Jadi, betul. Waktu sekarang pula pinjaman dah ada, tapi sekarang diubah sikap untuk menyimpan.
Jadi persoalan kat sini bagi saya lah, kenapa perlunya kita membuat simpanan untuk pendidikan anak-anak ni, doktor? Baik, yang paling penting sekali ayat dia sekali dalam ni dipanggil mengurus kewangan, ya. Kita menguruskan kewangan. Dalam elemen bila dipanggil mengurus, ya, pengurusan atau pengurus, kita tak boleh lari daripada ayat terminologi PLOC, ya, planning, leading, organizing and controlling. Same goes, sama juga kepada kalau planning. Dalam mengurus adalah planning, iaitu persediaan, ya. Kita kena bersedia, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, a thing called contingency plan, ya. We never know what going to happen in the future, ya. That's why fundamental important that we need to have a thing called membuat persediaan, ya. Second, ya, daripada aspek SSPN lah, kalau saya di dalam perspektif SSPN, kita dapat mengurangkan bantuan, ya kita tahu, sebelum ni saya nak perjelaskan sedikit. Mengikut kajian saya, ya, di Asia Tenggara, right, Malaysia lah, ya, Asia Tenggara termasuk Asia Pasifik, ya, Malaysia lah satu-satunya negara yang ada sistem pinjaman untuk belajar yang bersistematik, iaitu SSPN, iaitu PTPTN lah, ya. PTPTN. Amat sistematik yang digunakan. Kalau di negara-negara lain, kalau yang tidak ada kemampuan, dia akan tingkol meminjam pada bank, meminjam pada saudara mara and all that, Tetapi apa yang saya puji di negara kita ni amat sistematik. Dia macam gini lah konsep, kalau nak pergi haji, Malaysia dah ada platform yang dipanggil tabung haji. Sama juga dengan untuk belajar ni, dia dah ada satu platform yang terurus dan tersusun. Yang saya memang salutlah tentang inisiatif daripada kerajaan, Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, saudara moderator, ya, ini datang daripada kantung kewangan kerajaan, ya. Dan dengan ada simpanan yang ada ni, kita dapat serba sedikit mengurangkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan, ya. Dan yang ketiga dipanggil pay it forward. Now, saya bagi nama dia terminologi pay it forward. Dalam kalau nak di Melayukan, di bahasa Melayu kan, ya, mungkin kita boleh panggil beramal jariah lah, senang cakap. Kenapa dipanggil amal jariah? Pay it forward ni kalau in English, we do something good. Ini dalam ethical management ethic, ya. We do something good, there is a circle of goodness, kebaikan, circle of kebaikan yang akan memberi kepada orang lain. Misalnya ambil analogi yang paling mudah sekali, ya. Kita menyimpan di SSPN, di dalam perspektif SSPN, ya, secara tidak langsung akan membantu orang lain untuk melanjutkan pembelajaran. Itu yang dipanggil pay it forward, ataupun dalam di bahasa Melayu kan, beramal jariah, ya. And then yang keempat ialah obviously kita dapat bebanan hutang, mengelakkan bebanan hutang lah. Ya, saya akui terutama kepada ibu bapa yang baru berkahwin and all that, ya. Saya tahu beban yang paling utama sekali manusia ni, yang normal lah, manusia dia akan terbeban kepada yang normal lah, related with mortgage, related with hire purchase ataupun kereta, hutang kereta, ya. Dan kadang-kadang dia yang ketiga ni, kadang-kadang dia akan related dengan yang berkaitan dengan how to say sundry, hutang yang lain lah, misalnya credit card and all that. Jadi serba sedikit akan dapat mengelakkan bebanan hutang. Dan yang terakhir sekali, kenapa kita perlu menyimpan, ya, kos pendidikan, ya. Saya berdasarkan kajian dan terbukti, ya, untuk UA, yang Universiti Awam, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedar tak bahawa 80% pengajian untuk Universiti Awam adalah masih lagi disubsidi oleh kerajaan, ya. Ya, subsidi memang bagus, tetapi kena ingat, kerajaan dia ada banyak saluran untuk pembangunan negara. Dia nak kena buat sekolah, dia nak kena buat jalan dan berbagai-bagai lagi, ya. Mahu tak mahu, kita kena bersedia, ya, bersedia di suatu hari nanti kemungkinan subsidi itu akan berkurangan, ya. Jadi secara kalau subsidi itu berkurangan,
obviously kos pendidikan akan meningkat. Ya, jadi itulah yang kita amat penting kita kena buat simpanan persediaan untuk menyimpan untuk pendidikan anak-anak, ya. Ya, back to you Cik Samsul. Baik, terima kasih Dr. Nizam. Jadi kat sini kita nampak poin sebagai satu persediaan lah untuk Ya, yang paling utama sekali. anak-anak untuk semua belajar ke universiti. Jadi kalau macam saya doktor kan, kalau sebelum ni saya belajar dulu kos untuk pengajian saya lebih kurang RM24,000. Jadi kalau kira-kira lah RM100 kita simpan setiap bulan selama lebih kurang 17 tahun ada RM24,000 tu. Ya, ya. Memang ya. Memang saya kita pinjam lah. Ya. Betul. Kita ginilah tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya akan terangkan di akhir tu, nanti yang saya panggil kita dah ada sumber gaji kita and all that. Jangan dia macam dalam kewangan finance, dia kata jangan letak your gaji tu dalam basket yang sama. Kita kena diversify tu. Dia baca investment yang konsep. Tapi ini dalam konsep simpanan, ya. Dan saya sedar Cik Samsul dan tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kehidupan kita ni kita dah tolak sana tolak sini negatif pula tu, kadang-kadang negatif. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan, I been in your shoe before sebenarnya, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, put it this way, money would never enough, ya. Kalau gaji million pun kita lagi ada peribahasa Melayu kemahiran apa, lagi besar kerak apa benda. Perbetulkan Cik Samsul kalau saya punya peribahasa ni agak salah, lagi besar nasi lagi besar kerak kan, dia punya tu. Jadi money will never be enough lah sebenarnya, ya. Jadi kita ada a thing called disiplin untuk menyimpan, ya. Yang paling penting disiplin. Yang paling penting sekali kita kena salurkan penyimpanan duit-duit anda. Sekali lagi saya faham pada tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang akhir bulan kita tengok alamat nak menyimpan mana dah negatif. Dengan bayar duit minyak lagi memang negatif, tapi would never be enough kalau kita tidak tanamkan disiplin dalam diri kita sendiri. Back to you Cik Samsul. Baik doktor, kalau hari ni kita tengok doktor kan, 6 hari bulan 12, genap sebulan lah pembentangan belanjawan 2021 yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz. Jadi dalam pembentangan belanjawan 2021 doktor kan, ada mengumumkan kenaikan kadar pinjaman PTPTN kepada pelajar golongan B40 IPTS. Jadi apa maklum balas Dr. Nizam tentang perkara ni? Baiklah, dalam hal ni seperti yang kita tahu dia akan secara tidak langsung kita saya panggil kick lah, kita ada kick. Kita macam kita berkongsi, kita ni nak dapatkan sesuatu ni kita macam berkongsi keuntungan lah, ya. Akan mengurangkan ataupun mengekalkan kick allocation pinjaman kepada pelajar dekat UA sebenarnya, pasal dia dapat kena ingat kalau let's say lah setiap tahun kerajaan akan salurkan 1 million or more than 1 million to PTPTN, dia dah bagi announcement yang kata akan untuk pelajar IPTS untuk IPTS and all that secara tidak langsung dia akan mengurangkan allocation untuk ni. Jadi the second will be persaingan daripada peminjam lah, maknanya ramai orang akan minta, akan meminjam benda ni, tetapi adakah anda dapat what is called full loan atau tidak? Itu yang tu. Don't get surprised. Saya punya anticipate kalau minta maaf, saya nampak kadar attrition ataupun pembayaran balik ni kurang memberangsangkan kepada ni. Yang nanti kalau ada ruang lain mungkin saya boleh bagi takzirah lah kenapa kita perlu bayar hutang pada PTPTN and all that. Tapi sekarang ni saya try to minimize my conversation. How to say, attrition ataupun pembayaran baliknya agak kurang. Jangan saya nampak ada kebarangkalian pelajar tak akan dapat macam full loan, the rest need to be paid by their family itself. Ini yang saya agak gusar. Dan obviously pertambahan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Macam saya cakap tadi lah, satu yang saya betul-betul pujilah kerajaan Malaysia ni. Ini bukan cakap daripada segi politik, baik politik dulu ataupun pemerintah dahulu sekarang daripada ni, dia memang ambil berat tentang dua perkara yang saya nampak,
Satu adalah pendidikan, another one would be kesihatan. Ya, daripada segi kesihatan, ya, sekejap saya divert a little bit. You boleh check dekat dalam dunia ni, di dunia dalam dunia, kalau kita pergi hospital kerajaan, ada tak yang boleh bagi hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan, ya, kena bayar RM1 dapat semua ubat. Tak ada dia, tuan-tuan dan perempuan, tak ada. RM1 bayar dapat Panadol, dapat darah tinggi, bukan dapat darah tinggi, dapat ubat darah tinggi and all that, dan RM1 saja. Dalam dunia tak ada, saya dah check dah, tak ada. Itulah saya nampak Malaysia ni, how bersyukur kita berada di Malaysia ni. Dan yang second would be pendidikan, ya, di mana inilah inisiatif PTPTN melalui tabung SSPN, dan memang agak ranking kita sedang mula meningkat daripada segi pendidikan, ya, bermakna kita dah memberi peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Malaysia untuk belajar ni. Sebab you nak belajar atau tidak, itu saja dia tu, dengan bagi seluas-luas peluang, ya, there will be Albert Einstein among us, ya, yang mungkin tidak ada duit, ya, yang dapat peluang untuk belajar. There will be another Bill Gates among us yang tak ada peluang kerana mak bapak dia tak ada kewangan yang besar, tetapi dapat diberi peluang oleh PTPTN untuk melalui SSPN punya ni untuk melanjutkan pelajaran. Macam mana kita dapat bayangkan dapat melahirkan thousand of intellectual, ya, yang kita tak tanpa rasa bebanan. Memang dia orang akan berhutang, tapi dalam how to say, inilah peluang yang mereka akan dapat, ya. Back to you, Encik Samsul. Yeah. Jadi tadi doktor kata government kat Malaysia ni ataupun kerajaan kita kat Malaysia ni, dia mengutamakan dua perkara, iaitu pendidikan dan kesihatan, doktor. Ya, dia amat saya nampak, itulah kadang-kadang pada saya lah, jangan kita tahu, kerajaan telah beri inisiatif banyak dua area ni, kesihatan dan pendidikan, ya. That's why kadang-kadang kalau air beropak ke air apa ni, jangan komplain banyak sangat lah. Kadang-kadang kita kena ingat, maksudnya kalau jalan tak bertar lagi ke, nanti dulu jangan komplain dulu, kerana saluran itu, ya, saluran tu dia akan pergi ke mana. That's why lah kena ada SSPN punya konsep untuk serba sedikit, yang macam saya cakap tadi lah, pay it forward, ya. Pay it forward ni kita secara tak langsung membantu kerajaan mengurangkan kantong perbelanjaan kerajaan melalui inisiatif SSPN, ya. Back to you, Cik Samsul. Ya. Betul, saya setuju. Maksudnya kita kena berubahlah kepada menyimpan untuk orang kata kegunaan untuk sambung pelajaran ke peringkat universiti. Jadi doktor, kalau kata pada waktu ni doktor kan, mereka yang dah bekerja ni doktor, ada yang gaji dia kena potong. Kemudian ada pula yang baru bekerja dapat gaji rendah daripada yang selayaknya. Jadi kadang-kadang menyimpan pula, kemudian hujung bulan dah guna. Itu yang itu yang saya cakap kan, kadang-kadang negatif balance aku ni. Konon-konon nak menyimpan, tapi negatif punya, macam mana tu? Tak apa, dia ada cara dia. Nanti saya share, ya. Okey. Jadi doktor, saya kat sini saya ada satu persoalan lah, yang kata saya pun orang muda, jadi kita nak tanya berapa banyak dan di mana untuk kita membuat simpanan ni doktor. Mungkin doktor boleh memberi pencerahan. Alright. Berdasarkan pengalaman saya masa jadi banker dulu di Bank Assurance Department, okey. Tapi ini masa zaman keadaan ekonomi stabil, ya. Simpanan yang rule of thumb dia adalah 30%. Ya. 30%. Dan 30% daripada pendapatan individu lah, 30%. Tetapi sekarang ni saya dapat maklumat yang terbaru dengan COVID-19 punya isu di mana ketidaktentuan, ya, telah dikurangkan daripada ke 15%. Jadi kesimpulannya, the rule of thumb dia daripada minimum 50% and maximum 15 to 30% mesti di fork out from our salary untuk disimpan. Itu rule of thumb dia. Itu dia punya how to say, kita punya rule of thumb lah, kita punya how to say, simpan dalam tu. Kita kena membuat satu disiplin dalam diri kita, ya. Pasal apa ya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, ya, selagi kita rasa, kita tengok kita punya balance berduit,
selagi itulah kita akan belanja online ya. Sama manusia memang sama. Welcome to the club. Aku pun buat yang gitu juga honestly lah secara peribadi ya. Tapi kita kena ada satu disiplin lah tuan-tuan dan puan-puan untuk salurkan benda tu untuk ke area simpanan ya. Okay. Back to you Cik Samsul ya. Jadi kalau kata nak menyimpan ni paling kurang 15 ke 30% daripada masa ekonomi okey dalam keadaan stabil akan datang, you must discipline yourself maximum 30%. Now the uncertainty period now is 50, has been downgrade a little bit to 15%, 15% ya untuk pendapatan individu ya. Daripada pendapatan individu keseluruhan lah ya. Right. Jadi kalau doktor kan, bagi pandangan doktor pula, golongan yang bujang ni dengan orang yang sudah berkeluarga, bilangan dia sama ke ataupun berbeza? Sama. That's why ada ayat dekat sini, pendapatan individu. Bermakna kalau dah bujang diri dia sendiri, kalau dah kahwin diri dia dengan isteri dia, dua-dua sekali kena buat simpanan. Ini saya nak bawa satu tekanan jangan kepada ibu bapa baru sangat yang kat sana, jangan leave to one side untuk buat simpanan. Ya, make the both party suami atau isteri, dua-dua sekali suami dan isteri buat simpanan masing-masing. Ya, jangan let only husband only untuk buat simpanan, let wife only buat simpanan. No. Ya, the best thing would be both side. Itu saya cakap pendapatan individu tu, tak kira lah untuk membuat simpanan daripada pendapatan mereka. Ya, back to you Cik Samsul. Baik doktor, tadi doktor ada bagi tahu kalau kita menyimpan dekat dalam account saving, maksudnya bila kita buka online banking tu nampak ada duit, kita nak belanja. Jadi nampak ada balance, maksudnya aduh kenapalah memang sekarang dengan kalau zaman dulu, kalau zaman sebelum Covid, setakat kredit kad, ni saya nak bagi satu nasihat tentang kredit kad lepas sebelum ni okey, kepada ibu bapa yang baru ni tolonglah ni kalau orang kredit kad, orang bank dengar ni marah, tapi saya kena menceritakan rahsia macam mana bank dapat profit yang tinggi. Biarlah saya menceritakan rahsia-rahsia ni kepada ibu bapa yang baru ataupun yang tengah ni, tolonglah yang baru ni try to yang berkeluarga baru ni to try to avoid the usage of credit card. Cubalah, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau boleh jangan pakai kredit card langsung. Debit card okey. Debit card pasal duit kita kan. Kredit card untuk maklumat interest paling tinggi dekat dunia. Dekat dunia ya. First would be unloan interest ya. Second would be credit card. Macam saya cakap lah, kalau orang bank dengar ni marah dia kat saya. Tapi tak apa, biar saya menceritakan rahsia-rahsia mereka supaya anda semua dapat berhati-hati dalam penggunaan kredit card. That's why tuan-tuan dan puan-puan, untuk salah satu tu kita kena yang dah ada kredit card, mengawal penggunaan kredit card. Senyum je Cik Samsul. Cik Samsul ada kredit card ke? Ada. Dah ada. Berhati-hati ya Cik Samsul and the rest of the penonton ya. Berhati-hatilah. Interest kredit card macam saya cakap lah, yang antara tertinggi dekat dunia kredit card interest. 18% adik-adik saudara tuan-tuan dan puan-puan semua, saya terbiasa macam nasihat macam budak-budak pelajar universiti saya pula ya. So macam gitulah, tolong berhati-hati dengan tentang penggunaan kredit card ya. Jadi back to this, memang kita selagi kita nampak kita punya kantong kita berisi, selagi itulah kita nak belanja. Dah memang manusia lah, dah memang sikap manusia ni gitu. Ya. Okay, back to you Cik Samsul. Sedikitlah selingan untuk soalan ni. Kata penggunaan kredit card, bagi saya kadang-kadang ada yang kata isi minyak guna kredit card ni dapat cashback, dapat point. Kemudian ada duit baru guna kredit card. Jadi kalau macam saya doktor kan, saya pernah guna kredit card ni tersilap swipe card. Maksudnya saya nak keluarkan duit di mesin ATM. Masya Allah. Terguna kredit card saya. Interest berapa tinggi tu? Itulah, saya sekali keluar tu terus dia kena interest. Saya pun terus cepat-cepat bayar top up balik. Bayar balik. So, kata berhati-hatilah menggunakan kredit card ni. Boleh guna tapi berhati-hati. Boleh guna. Memang kredit card is the purpose of kita punya, kalau betul-betul dah terdesak. Tetapi ialah kita dah tahu kita dah ada duit ada. Kita ialah nafsu sebagai manusia ni, tak boleh lari tentang isu nafsu ni, nak berbelanja ni ya. Back to you Cik Samsul ya. Doktor, kalau kata nak menyimpan pula dekat mana? Kalau nampak senarai ni ada senarai bank, ada senarai investment, mana yang sesuai untuk menyimpan?
Yalah, macam persoalan yang diutarakan dalam soalan ni, kaedah simpanan di Malaysia ya. First obviously would be bank tempatan lah ya. Yang dalam selalu dalam bentuk FD ya. Jangan salah faham, bila dalam simpanan ni beza dengan salary account tau. Salary account memang kita nak kena keluarkan lah kan ya. Ini tapi untuk bank tempatan ni tempat selalunya untuk orang simpanan, untuk how to say FD ya, fixed deposit and all that ya. Second would be institusi simpanan ya, yang kita tahu sekarang ni SSPN atau apa, tabung haji ya. Dan institusi pelaburan ya, kita tahu sekarang ASNB, IHB, berbagai lah ya. Dan institusi pengurusan risiko seperti syarikat insurans ya. Itu kaedah salah satu penyimpanan. Dan yang selalunya yang metod yang agak how to say lama sikit, yang still can be applied, simpanan by emas punya simpanan ya. Di mana, tetapi saya nak just like to give a value added lah dalam perbincangan ni. Ini bukan saya nak promote sangat promote ini SSPN, bukan, kerana saya tahu kelebihan SSPN ni macam mana ya. Di SSPN dia ada kelebihan simpanan, dia akan pelaburan. Buka slide tadi tu, slide tadi, that slide saya tu yang slide tadi tu. Okey, kelebihan berfungsi sebagai simpanan, pelaburan dan pengurusan risiko ataupun insurans. Yang mana kita akan reveal ni dalam next slide. Okey, next slide ya. Okey. Dapat potongan cukai pendapatan 8 hingga 11 ribu. Kalau simpan dekat ini bukan saya nak buat kompetitif tapi di institusi lain ada tak tolakan cukai pendapatan? SSPN saja yang ada kan, 8K 11K dalam ni. Jadi di kesempatan ni kalau lah pihak-pihak LHDN ni saya bukan nak ni lah saya nak bagi pandangan Blue Ocean punya strategi lah tolonglah kalau yang LHDN dengar ni, tolonglah bagilah peluang SSPN sebagai yang kata tu Blue Ocean strategi lah, maknanya membantu sesama agensi kerajaan ya. Bagilah peluang SSPN how to say buka Windows dekat LHDN punya office, because kerana ada connected dengan cukai pendapatan kan, betul tak? Ya, bagilah peluang. Bagilah ni bukan nak ni, tapi saya nampak kenapa kita belum ada lagi Blue Ocean Blue punya strategi. Kita macam macam membuat kita punya Blue Ocean Strategy, Blue Ocean Strategy, kita macam buat kerja sendiri-sendiri aja. Setiap agensi kenalah bantu antara satu sama lain ya. Okay, next keistimewaan saya notice adalah dividen kompetitif ya, di mana kalau tak silap saya 4% Cik Samsul ya. Ya, betul, pada tahun lalu, pada tahun lepas lah. On the average ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah bila ekonomi kita dah naik ya, secara relatifnya dividen institusi simpanan ni akan naik tau ya. Saya boleh nampak, bukannya ni cakap sebagai saya punya ni ya, kerana after COVID finish ya, maksudnya dah habis, negara yang pertama berjaya keluar daripada COVID-19, dia akan berjaya tau, dia akan ni ya, wealth and all that ya. So what happen is dia dividen dia akan lagi meningkat ya. Saya nampak dia akan more than 5% insyaAllah satu hari nanti once kita punya COVID ni berakhir, kerana dia dalam kehidupan perekonomian ya, dia ada IGND ya, di mana introduction, growth, maturity. Introduction, growth ni naik ke atas, maturity tu kat tengah-tengah, lepas tu dia akan declining. Ini dalam proses declining ya. Tetapi percayalah, ekonomi dia akan sentiasa kelok dia macam gini, macam naik turun. Percayalah dia akan juga naik ke atas ke declining ya. Dia macam manusia jugalah, kehidupan manusia ni bayi meningkat dewasa dan akan menuju kepada kematian, kecuali dia tak akan hidup semula lah kan. Tetapi kehidupan perekonomian ni dia akan declining, dia lepas tu dia mesti pergi balik dekat introduction, growth, maturity dengan tu pergi ke declining ya. So inilah peluang yang sebaik-baiknya untuk kita start bermulakan untuk membuat simpanan ya. And then saya difahamkan ada cabutan bertuah yang agak macam mana Cik Samsul, boleh little bit cabutan ni macam mana tu, kalau you can share, because
Nanti pada hujung kita akan share Ah, cabutan betul alright. promosi. And then syarat wajib untuk pinjaman PTPTN bermakna Betul. salah satu kriteria dia mesti ada how to say account dalam SSPN ya. Itulah saya cakap perlindungan syarat takaful. Dia masuk sekali dalam perlindungan takaful untuk penyimpan ya semua tu ya. Dan patuh syariah ya, alright. Lepas tu dijamin oleh kerajaan ya. Dan another kompetitif yang saya nampak dia boleh buat simpanan secara potongan gaji. Saya memang menggalakkan kepada ibu bapa semua yang boleh buatlah potongan gaji untuk membuat simpan-simpanan dekat platform-platform simpanan ya. Kerana daripada situlah kita boleh nampak gaji kita dah tertolak sekian, so kita dah secara automatik kita boleh mendisiplinkan diri kita sendiri ya. Ya, back to you Encik Samsul. Baik, kalau kata kita tengok kat keistimewaan ni banyak sekali doktor. Dulu Ya, kalau kata untuk pelepasan cukai, sebelum ni kita hanya beri 6,000 sahaja untuk pelepasan cukai bagi simpanan SSPN. Dan kini pada tahun ini 8,000 dan pada kata belanjawan 2021 dilanjutkan lagi pelepasan cukai daripada 6,000 kepada 8,000 hingga tahun hadapan. Kita kena simpan di SSPN lah. Ya, just bayangkan simpan dapat potongan tax, dapat dividen, cabutan bertuah, ada insurans dalam tu. Bukan nak compare dengan bank lah. Bila saya buat kajian, benefit dia bukan boleh tahan, terbaik ni sebenarnya ya. Bukan saya ni bercakap secara how to say holistic ya. Ya, saya how to say kalau saya cakap yang bukan maksud saya akan cakap secara holistik. Saya akan melihat daripada perspektif pasal saya dulu bank, financial institution. Ya, saya nampak kalau simpan dekat insurans, ya, insurans mungkinlah dapat cukai pendapatan ya, dividen dia mungkin boleh dapat ya, tapi how to say macam mana pula dengan how to say kita punya how to say pay it forward, kita menolong orang lain contohnya ya. Di SSPN ni ada konsep-konsep macam gitu ya. Back to you Encik Samsul ya. Baik doktor, kalau kata tadi kita dah tahu tentang kata masalah berapa nak simpan, kat mana nak simpan, kenapa simpan di SSPN, dan kata semuanya kat sini SSPN antara institusi kata simpanan lah untuk pendidikan anak-anak, sangat sesuai dengan kata kadar inflasi pada untuk pendidikan. Jadi bagi doktor kan, untuk kadar inflasi pendidikan berapa banyak berapa persen kadar inflasi untuk pendidikan ni? Saya beranggapan macam it's not more than 5% lah. Saya punya perspektif saya lah ya. It's not more than 5% on the inflations of di masa sekarang we never know. Saya agak berhati-hati bila nak bercakap in future kerana COVID ni is a unprecedented punya keadaan unprecedented ni belum pernah berlaku di seluruh, ada pernah berlaku lah virus kat sebelum ni, tapi ini seluruh dunia kena seluruh dunia. Ada orang kata COVID ni is a World War III sebenarnya, di mana semua dunia terjejas. Jadi saya kena reserve my comment dulu sebelum kita mengetahui yang sebenarnya apa yang berlaku. Because sebagai seorang pensyarah ataupun yang ini kita tak boleh bercakap ikut suka aja. Kita kena bagi pandangan based on presiden, based on kajian yang telah dibuat. Jadi dalam ni saya agak kena reserve my comment dulu ya, kerana saya it is unprecedented punya punya keadaan, tapi saya rasa saya cukup how to say optimistic lah. Macam saya cakap, saya ambil konsep IGMD, Introduction, Growth, Maturity and Decline. Setiap ekonomi walaupun dah menuju ke decline, dia akan pergi kembali kepada introduction, growth, maturity ya. Pasal itulah negara pertama yang berjaya keluar daripada COVID-19, dia akan berjaya senang cakap berdentum-dentum ekonomi dia. Jadi saya menyuruhlah kepada rakyat Malaysia mendengar ni, kita semua frontliner, mari kita sama-sama lah menjadi frontliner ya, mematuhi SOP and all that ya. Ya, back to you Cik Samsul ya. Baik doktor, terima kasih. Sebelum tu terima kasihlah kepada kata pencerahan-pencerahannya. Kemudian kat sini tuan-tuan, kepada viewer-viewer kita yang masih kekal bersama dengan Facebook Live PTPTN Negeri Johor, untuk makluman semua para penonton, kalau tengok kat sini ada lebih kurang 42 orang join kita punya FB Live. So kalau kita ada soalan, bolehlah kita bertanya di ruang komen dan akan dijawab oleh Dr. Nizam. Jadi 3 soalan ni pula doktor kan, dan para penonton akan kita
mendapat hadiah eksklusif lah daripada Pertubuhan Negeri Johor. Cara dia mudah, just komen saja di ruang komen dan soalan tersebut akan di-pop up oleh kita punya admin. Jadi kita baca soalan yang pertama, boleh admin Jadi soalan yang pertama dekat sini daripada Puan Syahira Muhammad Noor. Yang mana lebih baik bayar PTPTN secara potongan gaji atau bayar secara online transfer sendiri, Doktor? Terima kasih Syahira, if I say Puan Syahira ke ni, ya. Alright, Puan Syahira, okay. Gini, put it this way Puan, ya. Kita ni nak berdisiplin, ya. Berdisiplin kita kena pastikan, ya. In term of disiplin duit lah, pastikan duit tu tak dinampak di mata kita. Kita dah tahu, so kalau yang cara yang terbaik adalah potong gaji. Ya, potong gaji maknanya misalnya gaji dah 5,000 sebulan, ya contohnya, kita dah nampak, kita ada 5,000 mulalah. Kalau promosi-promosi online, saya tak sebutlah nama-nama platform dulu lah, promosi-promosi online, amboi, tapi kita dah tahu kita punya ni. Jadi biarlah kita buat potongan gaji yang kita dah tahu duit kita setiap bulan after tolak, itulah hak dia dan kita gunakan hak itu after kita buat simpanan. Ya, jadi yang terbaik adalah potong gaji, ya. Biarlah macam kita asalkan kita tahulah okey, net amount kita berapa. Net amount tu gaji dah selepas tolakan dan semua tu, ya. Dan tidak, saya nak buat tambahan, saya faham, ya. Bagi pelajar kemungkinan ada tolak ada banyak tolakan, ya, income tax, PTPTN. Saya faham, benda itulah yang kita kena harungilah dalam kehidupan kita. Itulah kita punya, how to say, kita punya, jangan salahkan tu tau, jangan ambil konsep negara lain boleh offer pendidikan percuma seperti tu, jangan. Kenapa? Negara yang memberi pendidikan percuma, tahu tak income tax dia berapa? Tinggi tu income tax dia. Tinggi. Jangan pergi kepada seperti pihak-pihak yang melaung-laungkan pendidikan percuma ni. Jangan. Sekolah rendah, sekolah menengah memang kita consider as percuma sebenarnya, ya. Tetapi pendidikan tertiary ni memang negara-negara yang mengamalkan pendidikan percuma ni, income tax dia huge, orang kata. Saya tak payah sebutlah negara-negara mana, it's not my platform to mention ni, tapi buatlah analisa sendiri, ya. So memang coming back to this question, memang potong gaji lagi memang amat berbaloi kerana kita dah tahu net amount kita, ya. Back to you Encik Samsul. Baik, terima kasih. Jadi jawapan untuk Puan Syahira Muhammad Noor adalah buat potongan gaji. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua, admin. Soalan kedua yang mana? Baik, PTPTN Negeri Johor, apakah benefit jangka masa panjang jika menabung dengan SSPN? Jadi doktor mungkin ada saya tu SSPN macam mana? Kalau saya I go back to my question yang saya sebut tadi lah, yang kita ada income tax deduction, ya. Ada masuk sekali risk management, dah di insurance, simpanan kita dijamin oleh kerajaan. Saya mengambil tambahan yang paling kita, selain upon all the benefit yang ada tu, kita tengoklah pay it forward, ya. Pay it forward dalam in Malay, in bahasa sekolah kita beramal jariah. Ini kita amal jariah ni kan. Okey, kita sedekah, yang ini ambil analogi, ya. Sedekah maknanya duit kita dah tak ada tau. Ini kita macam bersedekah tapi duit kita ada lagi situ. Pelik tak amal jariah macam ni? Kenapa? Dengan adanya duit yang dapat masuk sebagai simpanan, dapat meninggikan kantong pembelanjaan kerajaan, ya, yang dapat disalurkan kepada peminjam-peminjam. Macam saya cakap tadi, ya, dekat luar sana we have mungkin kita ada thousand of Albert Einstein, we have thousand of Bill Gates. Kita perlu bantu mereka dengan memberi saluran pinjaman-pinjaman seperti SSPN, ya. Ya, Puan Nurul, saya harap saya menjawab persoalan Puan Nurul, ya. Okay. Terima kasih doktor kepada jawapan yang diberikan lah. Jadi soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, admin mungkin boleh pop up lagi satu soalan untuk Dr. Nizam kata menjawab. Kata makin panas dah sekarang ni. Jadi Dr. Nizam daripada Puan Farah Nabila Zulkifli bertanya, Dr. Nizam, baru-baru ni orang concern mengenai simpanan emas. Mana yang lebih benefit, sama ada simpan di SSPN atau simpan di simpanan emas? Okey, Puan Farah, saya pun tak nak bias tentang mana-mana pihak.
memang saya akui in term of simpanan emas is called lucrative, memang saya akui. Tetapi puan, kena ingat, simpan emas ni keselamatan duit tu, keselamatan ni keselamatan fizikal benda tu right, ataupun kemungkinan simpanan emas melalui trade macam just a piece of paper punya tu, harga berdasarkan harga emas tetapi lukratif pun saya ambil satu konsep, adakah simpanan emas ni boleh tax deduction tak puan? Puan Farah, adakah boleh buat deduction tax, adakah boleh menjadi pay forward, kita membantu amal jariah dengan tanpa kita dengan kita tak ada burnkan duit kita. Bukan kalau sedekah kita dah bagi orang, maknanya kita tak dapat duit tu kan. Dan kita amal jariah ni kita membantu, tapi duit ada lagi kat kita kerana kita membantu. Jadi secara pribadi memang obviously saya macam saya cakap yang saya akan tunjukkan lagi dalam untuk menjawab soalan Puan Farah ni, kita go to the next slide nanti untuk saya bagi pandangan saya yang seterusnya. Iaitu kita menabung kepada not in one basket. Back to you. Terima kasih Dr. Nizam. Jadi soalan yang terakhir, admin kita ada bagi satu lagi soalan lah. Soalan yang keempat, daripada Koim Lopoh. Nama Koim Lopoh, nama mana ni? Jadi soalannya kepada doktor, bagaimana dengan simpanan di SSPN versus akaun simpanan tetap di bank? Maksudnya mungkin perbezaan. Dia buat ni lah FD dengan ni. Saya ni sekali lagi saya non-bias saya berdasarkan tentang fakta, saya bercakap berdasarkan fakta. FD on the average 2% on the average on the average pun juga boleh reach 4% sometimes tapi saya nampak dalam masa sekarang memang 2% di mana kalau SSPN obviously kalau you tahu 4% dan berbagai-bagai kelebihan yang saya dah mention tadi lah, dijamin oleh kerajaan. Walaupun bank dijamin oleh kerajaan, saya para penonton sekalian ingat SSPN saya nampak dia punya dia simpanan dijamin oleh kerajaan. Ingat dia ada income tax deduction, bring it forward amal jariah. Itu yang saya nampak competitive advantage tu. Right, back to you Cik Samsul. Baik, terima kasih kepada Dr. Nizam dan semua penonton ke atas 44 soalan, dan 44 soalan pun sudah dijawab. Sekejap je Doktor, tengok dah nak 1 jam dah. Itulah. Ini kalau bagi saya 2 jam 3 jam sedap sikit saya nak mentarbiahkan untuk yang ini tapi tak apalah, saya faham dengan kengkangan masa semua tu kesimpulannya Doktor, boleh admin tunjukkan slide yang terakhir rasanya. Inilah saya nak tunjuk ni. Ini yang paling ni. Yang terakhir. Ini yang paling penting sekali. Nampak tak ni tuan-tuan dan puan-puan ini sebenarnya perspektif investment tetapi saya menggunakan perspektif ni dalam simpanan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita macam saya cakap tadi, setiap bulan kita ada pembelajaran kita kita ada mungkin kita dah ada simpanan tetapi kita tak mendiversifykan simpanan kita, memperbagaikan simpanan kita yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan ini saya bukan nak try to be SSPN as a competitive to others, no to others ni macam tabung haji, ASB, tidak pada saya kalau dah ada simpanan tu tak apa, memang kita ni, tapi do not put simpanan tu dekat basket yang satu je salurkan juga dekat SSPN yang saya nampak competitive advantage yang agak tinggi kerana apa, daripada situlah kita punya kewangan kita akan diversify saya put aside first interest yang ada semua tu saya tak nak ceritakan lah ni apa ni because kerana kita bila kita letak duit simpanan kita ke basket yang banyak kita akan mendiversifykan kita punya kewangan kita memperbagaikan kewangan kita right. Jadi dengan begitu jugalah, tetapi ialah dalam keadaan sekarang saya akui kalau let's say basket yang tengah-tengah tu kemungkinan lagi tinggi daripada simpanan kita right. Jadi daripada situlah datangnya disiplin daripada setiap ahli-ahli simpanan ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian disiplin itu penting, dan yang paling penting sekali jangan letak telur tu dianggap sebagai ini duit anda ni semua dekat satu basket je perbagaikanlah
SSPN dah ada apa nama tu untuk potongan gaji. Pergilah kalau let's say you ada potongan gaji, tak apa, potonglah gaji dekat ASB, potonglah gaji dekat tabung haji, potonglah gaji dengan juga SSPN yang mana dia akan mempelbagaikan simpanan-simpanan anda. Daripada segi potongan tuan-tuan dan puan-puan ya, berdasarkan kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Cik Samsul boleh bagi how to say boleh bagi pandang ni ke minimum simpanan berapa untuk SSPN? Minimum simpanan RM30. dengan harga RM30 sebulan ya. RM30 sebulan ya. Tolaklah RM30 sebulan untuk sana sini. Jadi janji kita dah ada basket-basket simpanan kita ya. Ya. Ada soalan tadi tu saya nampak tu, kalau nak diutarakan pun boleh juga ni. Soalan yang mana doktor? Ada, saya keluar tentang emas kalis ni, saya nak bagi pandangan saya tu just now tadi. Emas tak ada dividen tapi kalis inflasi. Emas tak ada dividen tapi kalis inflasi. Betul Encik Hans ya. Memang dia tak ada dividen tetapi dia harga ginilah senang cakap, bila harga emas naik itulah kita punya dividen dia punya period dia tu ya. Right? Jadi dia kalis inflasi memang betul. Sekarang kena ada SSPN tabung haji. Itulah yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Tetapi adalah biarlah dalam senang cakap ginilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Ada simpanan SSPN, ada simpanan tabung haji dan ada simpanan di ASB. Biarlah sama-sama merasa simpanan anda tu semua ya. Memang dalam tu ada berbagai-bagai kriteria, misalnya mungkin ASB dividen lagi tinggi, we never know, tapi kita kena tahu setiap simpanan ada competitive advantage dia sendiri. Betul. Ada kelebihan masing-masing. I tell you ni senang bukan apalah, ni nak ajar pun biarlah saya ajarlah, senang cakap lah. Biarlah aku ajar senang ya. Para pendengar sekalian, para penonton saya, you tahu kan SSPN boleh sampai tax deduction 12% kan, betul tak? 12%, betul tak tuan-tuan? Ni macam cakap dengan student pula sorry saya kalau ajar ni saya kena macam gini cara so gini, you bayangkan why don't you tahu bila how to say nak pergi ke tax deduction tu, salurkanlah duit dekat SSPN contohnya lah kan ya. Maksudnya kita dapat dalam masa setahun, misalnya dia kira daripada setahun punya ni untuk tax deduction ya. Tahun ni perbanyakkan simpanan dekat SSPN contohnya. Jadi kita dapat benefit of tax deductions ni ya. Itu pada pendapat saya Cik Samsul ya. Jadi itulah kesimpulan daripada doktor lah tentang perkongsian kita tentang simpanan pada hari ni ya doktor ya. Ya tuan. Jadi sebelum kita nak akhiri kita punya Facebook live kita pada hari ni doktor, saya nak share sedikit lah tentang promosi-promosi yang sedang berlangsung kepada penonton-penonton kita. Bagi penonton-penonton yang ada soalan, saya tak sempat nak baca dan nanti admin kita akan reply lah soalan-soalan anda. Dan sekiranya ada pertanyaan nanti boleh DM sahaja di ruang messenger, nanti admin akan cuba untuk reply. Jadi doktor, untuk promosi yang sedang berlangsung ni doktor, ada 3 promosi, iaitu promosi yang pertama, jom buka akaun bermula daripada 1 November hingga 31 Disember. Jadi bagi ibu bapa yang membuka akaun SSPN secara online berpeluang untuk memening hadiah Huawei MediaPad. Buka je akaun online, berpeluang untuk memening hadiah MediaPad. Untung tu. Jadi promosi yang kedua, cabutan WOW SSPN I+. Ini yang doktor tanya tadi tentang promosi cabutan. Kita ada bagi hadiah kereta Mercedes-Benz. Pada tahun lepas kita berikan Proton X70. Pada tahun ni kita bagi kereta Mercedes. Orang kata, simpan dapat kereta Mercedes. Untung. Simpanan untuk bulanan pun ada. Cabutan bulanan dapat RM2,020. Okey. Jadi cabutan ni bermula daripada 1 Januari hingga 31 Disember. Dan akhir sekali doktor, bagi peminjam PTBTN yang membuat bayaran balik bermula dari 1 November hingga 31 Januari 2021, bayaran melalui JomPay berpeluang untuk memenuhi hadiah RM1 bernilai RM10,000. Jadi peluang ini untung, bayar PTBTN dapat balik duit. Untung. Jadi kita semua sudah sampai ke penghujung live doktor.
Jadi saya mewakili tim live pada hari ini Doktor, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nizam dan para penonton yang setia bersama dengan kita. Kalau tengok tadi average lebih kurang 50 orang lah Doktor. Jadi Doktor izinkan saya nak berpantun. Orang kata kongsi-kongsi petang-petang ni nak berpantun sikit lah Doktor. Boleh Doktor? Boleh tuan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhir kata dari kami, selamat berhujung minggu, sentiasa patuhi SOP daripada pihak KKM supaya penularan pandemik COVID-19 dapat segera ditamatkan Doktor. Doktor Ya. Sehingga kita berjumpa lagi Doktor. Dan para penonton, terima kasih. Simpan, simpan, simpan jaminan masa depan. Itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Abdul Hafiz dari Sepang, Selangor. Saya berumur 45 tahun, ibu kepada 7 orang anak dan saya adalah seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya saya tak tahu tentang cabutan bertuah ini sehinggalah saya dihubungi oleh pihak PTPTN bahawa saya memenangi hadiah cabutan bertuah. Dan kemudian saya dijemput untuk majlis penyampaian hadiah cabutan bertuah inilah. Apabila saya menyimpan dalam SSPN, sebenarnya tujuan saya bukanlah untuk memenangi apa-apa cabutan bertuah, kerana matlamat saya adalah simpanan untuk anak-anak. Perasaan saya alhamdulillah memanglah sangat teruja dan sangat seronok kerana sebagai ibu kepada 7 orang anak, agak banyak jugalah komitmen bulanan dan banyak jugalah simpanan yang saya peruntukkan untuk pendidikan anak-anak, di mana saya hadkan 10% daripada pendapatan sebagai simpanan untuk pendidikan anak-anak. Jadi apabila saya mengetahui bahawa saya mendapat hadiah cabutan bertuah ini, saya berasa sangat gembira kerana ia sudah cover, boleh kata setahun untuk caruman bulanan yang saya lakukan setiap bulan untuk SSPNI+. Ada satu dorongan dalaman yang menyebabkan saya nekat untuk menyimpan bagi pendidikan anak-anak. Pesanan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahawa meninggalkan warismu dalam keadaan kaya dan berharta adalah lebih baik daripada meninggalkan warismu dalam keadaan miskin melata-lata. Oleh itu, simpanan pendidikan yang dipackagekan sekali dengan bantuan takaful adalah satu tindakan yang bijak yang perlu diambil oleh ibu bapa, di mana kita perlu ada satu simpanan pendidikan dan dilengkapkan lagi dengan takaful. Tujuannya ialah tadilah kita tidak mahu meninggalkan waris kita dalam keadaan hina, miskin, melata-lata. Bagi yang masih belum menyimpan lagi dalam SSPNI+, jangan tunggu lagi, bertindaklah sekarang kerana kita tidak pasti apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Mungkin hari ini kita sihat, mungkin hari ini kita kaya, tetapi tidak pasti lagi apakah yang akan berlaku pada esok dan lusa, maka apakah persediaan yang kita sediakan untuk ahli keluarga kita, terutama anak-anak yang pendidikan mereka akan menentukan kedudukan sosial dan ekonomi mereka pada masa hadapan. Love SSPN.